Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Bersama saya Yusri bin Jaafar dalam segmen Nak Tahu Tak? Baiklah para penonton, hari ini kami bawakan satu kisah yang memang menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda semua, iaitu tajuk yang kita akan bincangkan. Bukan bincangkan lah sebenarnya, kita nak cerita dengan santai kepada anda semua di luar sana, iaitu kaedah mengekalkan nilai estetika logam sebenarnya dari sudut konservasi. Dan bersama-sama saya hari ini adalah Cik Muhammad Faiz bin Azizan, Kurator Unit Konservasi Bukan Organik Jabatan Muzium Malaysia, dan ditemani oleh Cik Ahmad Syahir bin Makdaud yang akan kita tunjukkan kepada para penonton tentang cerita tentang logam hari ini. Baiklah Cik Faiz. Ya. Apa khabar Cik Faiz? Alhamdulillah sihat. Cik Faiz, kita hari ni kita nak cerita tentang logam dekat para penonton, okey. Ya. Sebenarnya logam ni boleh dikategorikan macam mana ni? Mungkin ada penjelasan tentang logam ni sebenarnya. Boleh tak Cik Faiz cerita kat kita hari ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat hari semua. Okey, salam. Okey, terima kasih Pak Yus daripada bahagian Komersi Korporat. Kalau kita bercerita pasal logam ni, sebenarnya dia mudah. Kalau masa di sekolah dulu kita mungkin dah belajar. So dia terbahagi kepada dua. Okay. So satu ferrous dan satu lagi non ferrous. So macam mana kita nak tahu berbezanya ni? Paling mudah atau paling simple menggunakan magnet. Kita letakkan di atas logam-logam tersebut. Kalau kata ferrous tu dia akan melekat lah. Melekat. Kan itu cara paling mudah kita kena kenal logam lah. Okey. Dan seterusnya kalau macam non ferrous ni dia berbentuk loyang ataupun tidak melekat lah, kerana ferrous ni banyak digunakan di dalam teknologi pembinaan. Okey. Tu makna kata term-term dalam kaedah sains lah orang kata kan. Kita memang kita tahu bila di rumah sana kan orang tahu kata ini besi, ni orang kata ni tembaga kan, ada yang daripada bentuk logam, sudu, orang kata tepak sirih dan sebagainya lagi je kan. Ya. Okey. Di luar sana tu, termasuk saya sendirilah, kita tak payah pergi jauh lah Cik Faiz kan. Kita ni kadang kita suka membeli, suka memakai, suka menyimpan naknya. Tapi barang-barang yang jenis logam ni, orang kata bila kita dah beli, letak kat rumah, mesti timbul masalah. Selalunya masalah apa yang timbul pada koleksi tu dari segi sudut konservasi ni sebenarnya Cik Faiz? Biasanya kalau kita sebut logam tadi, dia akan merupakan campuran beberapa logam lain untuk membentuk logam tersebut lah. Okey, so jadi masalah biasanya akan berlaku ni, dan masalah ni tidak sama di antara satu logam dan satu logam. Memang lain lah. Memang lain lah. So biasanya kalau masalah logam ni, kita akan gelarkan dia sebagai kakisan. Kakisan. So misalnya masalah tembaga, koleksi tembaga, biasanya masalahnya ialah patina yang berwarna hijau tu. Ada tumbuh-tumbuh hijau kat tepi. Ada kat logam tu patina. Kalau dari perak pula, contoh ni kita ada koleksi perak kan, dia kelihatan kusam atau pudar, tak berkilat. Kalau besi sudah pastinya karat lah. Memang karat lah. Dan kalau gangsa, kita akan gelarkan dia sebagai bronze disease. Kalau tengok pada permukaan setiap koleksi, bukan saja dekat muzium ni, tapi di rumah pun kalau kita tengok koleksi-koleksi yang ada tu, mesti berbeza dia punya masalah dia. Sebagaimana Cik Faiz sebut tadi kan, dari segi karatnya, kusam, pudar dan sebagainya kan. Tapi saya tertarik dengan piala yang ada kat depan ni. Ini piala apa ni sebenarnya Cik Faiz ni? Untuk piala ni, piala ni merupakan piala HMS Malaya yang dibawa di sebuah kapal yang nama HMS Malaya tu pada tahun 1921. So bermakna piala yang ada kat depan ni dah berumur 99 tahun. Dan tahun depan genaplah usia dia 100 tahun. 100 tahun. 2021 genap 100 tahun. Piala ni masih ada lagi kat sini. Makna kata kita nak jaga, nak lestarikan lagi jangka hayat dia. Betul. Sebab kita, yalah kita ambil manusia lah, kita pun bila dah berumur kita kena jaga. Dia kita kan ambil suplemen dan sebagainya. Ini kan pula koleksi. Dah 100 tahun dah tahun depan, jadi kita nak, orang kata sebagai tatapan masyarakat pada akan datang, ini bukti yang kita ada tentang sejarah kita sebenarnya. Cik Faiz, bila dah sebut pasal masalah, kita nak kena jaga benda tu. Bagaimana kita nak jaga sebenarnya Cik Faiz? So kalau kita ikutkan untuk penjagaan tu, dia ada beberapa cara penjagaan lah. Pertama sekali yang paling penting, pengendalian kita lah. Handling tu, macam mana kita mengawal atau
membawa koleksi kita ni. Cara pegang, cara simpan. Yang kedua dah simpanan lah, bekas simpanan, macam mana kita nak store dia. Kan. Yang ketiganya kita kena masuk bab pembersihan lah. Yang ketiga tu baru pembersihan. Bukan pembersihan dulu. Yang ketiga, step ketiga tu baru pembersihan. Dia jatuh nombor 3. Jatuh nombor 3. Lepas tu kita ada cucian pun jenis pembersihan. Kita ada pembersihan kering, kita ada mungkin ada yang kena nyah grease. Iyalah. Kan, dan dia ada mungkin kena ada menenggalkan kakisan, kan, dan kemudian merencatkan kawasan kakisan tu, kan? Dan kemudiannya pengilapan. Pengilapan tu sekolah kilat. Yalah. Tapi kalau berkilat bagi macam kita pengamal muzium ni, dia tidak begitu berkilat sangat. Dia bukan sampai merlip. Dia cukup sekadar nampak muka tu bersih sebenarnya. Dan ada sedikit silawan kat situ lah. Sebenarnya yalah, berkilat tu tak semestinya orang kata benda tu original ataupun lebih jangka hayat dia panjang. Sebenarnya kita nak jaga dari segi kebersihan koleksi tu sebenarnya. Betul. Supaya ia tidak mengalami macam Cik Faiz sebut tadi, mengalami kakisan dan sebagainya. Macam contoh handling yang Cik Faiz sebut kan, sokongan. Memang ada pemegang dia kan. Tapi bila dah tahun depan pun dah 100 tahun, kita kena support lah nak bawa dia tu. Tiba-tiba tertanggal ke kan. Okey Cik Faiz. Cik Syahir kita ni tengah buat apa ni sebenarnya? Kalau ikutkan Cik Syahir kita ni tengah melaksanakan proses pembersihan bekas perak. Dan juga di atas ni ada satu kepingan logam tembaga. So sebenarnya bukan emas tembaga. Kalau dia warna dia lebih kurang macam emas. Tapi sebenarnya tembaga. Okey. Dia menggunakan apa tu, tisu ke apa tu? Okey, sekarang ni kita menggunakan bahan pembersihan paling lemah kimia. First time saya dengar. Maknanya kadar perotan kimia tu sangat kurang lah. So kalau kan kita gelarkan dia sebagai silver wipes. Kita hanya membersihkan bahagian-bahagian tertentu saja. Untuk menaikkan sedikit dia punya kilat tu. Jadi kena teliti lah benda ni sebab kita nak pelihara dia sebagai kelangsungan hayat yang lebih panjang lagi. Mana kata ada dua part kat situ, tembaga dan bahan. Juga silver tadi kita ada tembaga, kita ada perak. Perak tadi. Kalau tengok dari segi dah lah kita nak menjaga nilai estetika koleksi tu kan. Tambah pula ada ukiran-ukiran kat situ kan. Lagilah barang tu rare orang kata Cik Faiz kan. Setuju. Walaupun benda tu kotak, kita nak simpan barang, kotak ni pun mesti ada kaedah penyimpanan dia kan. Betul. Macam mana kita nak jaga tu Cik Faiz? Kita nak simpan macam mana tu? Kalau kaedah simpanan ni, biasanya kita akan meletakkan kotak ni dalam kawasan yang kedap udara lah. Kalau boleh almari yang kedap udara. Kalau kat rumah pun kita ada air conditioner, kita ada hawa dingin kan. So kita kena kontrol suhu dan kelembapan tu sebenarnya. Kena jaga sebab musuh utama logam ni ialah air dan kelembapan sebenarnya. Yalah, kita mungkin dekat rumah tu menganggap orang kata musuh koleksi ni hanya serangga kan. Orang kata cicak, lipas dan sebagainya, tapi lupa tentang persekitaran macam yalah aircon. Kebanyakan rumah pun ada aircon, tapi buka aircon tu terlampau ni sangat sejuk apa, barang yang ada tu sebenarnya rare. Itu yang boleh orang kata merencatkan kelangsungan hidup dia kan, mempercepatkan proses kerosakan tu sebenarnya. Sebenarnya benda ni boleh tahan lagi 100 tahun. Dah kurang jadi 50 tahun contohnya kan. Jadi para penonton kat luar sana, ini yang dikongsi ini dengan anda semua tentang penjagaan logam dari sudut konservasi. Sebenarnya konservasi ini Cik Faiz dia macam mana kalau para penonton kat luar konservasi ni dia jaga, sebab ini term dalam muzium ni sebenarnya. Sebenarnya konservasi dia menyeluruh, dia meluas Kalau ikutkan dia ada lagi beberapa konservasi, contohnya konservasi preventif dan juga konservasi organik. Macam 2 minggu lepas Cik Zainal dah bercerita mengenai sedikit tekstil pasal tekstil, pasal label tekstil. Dan mungkin 2 minggu lagi Puan Jaja juga akan bercerita mengenai mungkin topik mengenai konservasi preventif.
Jadi kalau sebut pasal koleksi ni, mestilah ada koleksi yang hari ni kita bincangkan, kita cerita tentang koleksi yang daripada bukan organik ya. Ya, betul. Yang organik ni macam kayu, kayu, kain, tekstil dan sebagainya tu. Menarik. Tapi tuan-tuan dan perempuan, cerita pasal piala ni memang menarik. Sebab tahun depan dah 100 tahun. Cerita ni tak terhenti dekat sini sebenarnya, sebab kita akan bawakan para penonton ke penceritaan piala ni seterusnya, kerana ada satu lagi piala yang juga menarik untuk tatapan anda dekat luar sana. Baiklah, terima kasih Cik Faiz dan juga Cik Syahir atas perkongsian yang kita berikan kepada para penonton. Mungkin ada para penonton yang ingin bertanya secara langsung ataupun direct dengan Cik Faiz, tak sempat dah sekarang ni, tapi boleh email dekat Cik Faiz, iaitu email Cik Faiz faiz@jmm.gov.my, faiz@jmm.gov.my. Nak tahu tentang penjagaan logam ke, yang mungkin ada kat rumah ada keris kan, macam mana nak jaga ni kan, saya beli ni memang rare ni kan, tapi saya nak jaga kan. Yalah, mungkin kita umur tak panjang macam koleksi kan, kita nak wariskan dekat keluarga kita satu hari nanti. Nak tahu kelangsungan ni macam mana, bolehlah email kepada Cik Faiz nak tahu kaedah penjagaan yang sebenarnya dari sudut konservasi, di mana kami menjaga koleksi-koleksi yang orang kata rare lah di Jabatan Muzium Malaysia ni untuk kelangsungan masyarakat, khususnya di luar sana. Baiklah Cik Faiz dan Cik Syahir, kita dah sampai di penghujung segmen kita. InsyaAllah kita akan bawakan lagi para penonton ke segmen yang akan datang juga mengenai konservasi, iaitu konservasi preventif bersama seorang lagi pegawai yang akan share dengan anda semua di luar sana. Jangan lupa bersama saya Yusri Jaafar dalam segmen Nak Tahu Tak pada hari Selasa, bukan minggu depan, minggu yang satu lagi. Okey, kita jumpa lagi dengan hashtag Muzium Kita, Tamadun Kita. Bye.